Ada 5 simpulan bahasa dengan elemen yang sangat popular bertemakan haiwan ni. Kadang-kadang kita labelkan masyarakat kita, tetapi sebenarnya ada persamaan dari segi kajian dalam lapangan sains. Tapi sebelum tu guys, belanja like dan tekan butang subscribe. Okay, welcome back to my channel. Apa sebenarnya kena-mengena simpulan bahasa yang kita labelkan kepada orang dengan kajian di lapangan sains, seperti rabun ayam, yang mana kita tahu rabun ayam ni sebenarnya kita selalu gelarkan kepada orang yang tak boleh melihat dengan baik bila waktu gelap dan juga waktu malam. Kalau kita lihat sikit persamaan je lah. Sifat ayam ni sebenarnya dia memang tak boleh melihat dengan jelas waktu malam. Sebab tu kalau di kampung kita nak tangkap ayam waktu malam, betul tak? Lagi-lagi time raya kan, suluh dengan lampu picit mata dia, jadi dia terus tak boleh melihat. Kalau ikut pula dari sudut pandang sains, berbola mata ayam ni sebenarnya dia boleh melihat banyak warna bila waktu siang. Tapi bila keadaan gelap, dia kurang sensitif sebab kurangnya warna pada waktu gelap ataupun waktu malam. Bermakna ayat-ayat pada orang zaman dahulu tu sebenarnya boleh diguna pakailah. Yang kedua ni pun kita selalu guna kepada orang-orang yang cerdik, sifatnya memang betul-betul menunjukkan kepandaian, ataupun orang tu memang kita nampak licik, kita akan gelarkan dia sebagai akal kancil. Mengikut pula kajian saintifik, kancil ni sebenarnya dia ada kelebihan dan juga kemampuan yang luar biasa dalam bab bersembunyi bila rasa terancam. Jumpa air, dia boleh menyelam selama 4 minit. Sambil itu juga dia boleh menggunakan akal dia berfikir adakah menggunakan dahan ataupun ranting untuk jadikan sebagai tempat dia berpaut untuk menyelamatkan diri. Itu yang dipanggil akal kancil. Dan yang ketiga adalah otak udang. Otak udang ni sebenarnya masyarakat kita sendiri selalu labelkan orang-orang yang kurang cerdik, kurang pandai, tak cekap belajar. Tapi bila digelarkan kepada manusia, apa kena-mengena pula dengan otak udang, iaitu udang. Kalau mengikut pula kajian saintifik, perbandingan di antara saiz badan dan juga saiz otak, memang terbukti yang saiz otak udang sebagai antara otak paling kecil nisbah dia. Tapi aku sekarang masih tak jelas lah kenapa otak udang ni masih dikaitkan dengan kebodohan ataupun kurang pandai. Ini mungkin terbawa-bawa daripada orang zaman dahulu lah, yang selalu menganggap orang bodoh, orang tak boleh fikir ni orang yang tak ada otak ataupun otak udang je kan. Tapi sebenarnya otak udang ni kalau saya ingat aku adalah otak yang paling kompleks. Aku pernah terbaca satu artikel yang mana otak udang ni dibentuk daripada sistem saraf. Ianya cukup lengkap untuk seekor udang tu menjalani kehidupan yang cukup sempurna di antara badan dan juga otak dia melalui sistem saraf tu sendiri. Dan yang keempat mengenai cacing kepanasan. Biasanya kita akan kaitkan cacing kepanasan ni dengan orang-orang yang kita tengok rasa gelisah, tak tentu arah, tengok rasa gelabah, rasa macam ada salah, takut tembelang dia pecah lah. Okey, kalau mengikut sifat cacing tu sendiri, memang cacing ni yang kita tahu dia akan hidup di dalam suhu yang rendah ataupun tanah yang lembap, di bawah tanah gambut. Di situ adalah tempat dia mendapatkan oksigen untuk hidup. Kalau kita dulu nak memancing mencari cacing, selalu kita tak akan cangkul di tanah-tanah gambut, kita tak akan cangkul di tanah-tanah keras ataupun tanah-tanah bukit sebab takkan ada cacing kat situ. Tetapi ada sikit kena lah, sebab kita gelarkan orang tu cacing kepanasan sebab kita ni hidup di dalam bawah cahaya matahari. Sebab cacing bila dia duduk di bawah cahaya matahari, dia akan melupur, kita panggil, sebab panas dan kerana panas tu juga boleh membuatkan dia mati sebenarnya. Jadi itulah datangnya perkataan cacing kepanasan. Jadi yang terakhir adalah mulut murai. Biasanya lah mulut murai ni kita akan labelkan seorang-seorang tu sebab dia mulut becok, bercakap tanpa henti, kuat pula tu, telinga pun bingit asyik bercakap dia. Sebab tu orang zaman dulu melabelkan orang macam ni adalah mulut murai. Ada sedikit persamaan kerana burung murai ni memang terkenal lah dengan suara dia yang lantang, suara dia yang kuat, bunyi dia sangat konsisten, kadang-kadang sakit telinga. Sebab tu kebanyakan masyarakat tak suka apabila burung murai ni berada di sekitar rumah dia. Kerana mengikut sedikit kajian sains, burung murai ni sebenarnya boleh mengeluarkan bunyi sehingga 1 jam tanpa henti secara konsisten. Dan mengikut kajian juga, bunyi yang konsisten keluar ada 30 jenis nada mengikut emosi, sama ada tengah marah, sedang cemas ataupun tengah takut ataupun memanggil kawan yang lain, pelbagai bunyi. Jadi ada sedikitlah persamaan dengan yang kita labelkan setengah orang sebagai mulut murai. Jadi itu antara elemen-elemen yang popular dalam simpulan bahasa yang diguna pakai daripada zaman dulu sehingga kini dan juga mengikut kajian sains lah. Jadi itu sajalah.